Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Abdul Ghani bin Jalil merupakan guru cemerlang Bahasa Melayu SMK Bukit Payung. Baiklah, pada hari ini saya akan kongsi satu inovasi iaitu kad tekad janji temu 2 dalam 1. Baiklah, saya mulakan dengan pendahuluan. Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM yang dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 menggantikan kurikulum bersepadu Sekolah Menengah KBSM yang telah dilaksanakan sejak tahun 1989 bagi memenuhi hasrat terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Selaras dengan perubahan, Lembaga Peperiksaan telah mengadakan perekaan bentuk format pentaksiran berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP, iaitu yang telah dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum BPK. Baiklah, sekarang ini saya kongsikan kad tekad janji temu 2 dalam 1. Ini merupakan kad tekad janji temu 2 dalam 1 tingkatan 5 dan ini merupakan kad tekad janji temu 2 dalam 1 tingkatan 4. Terdapat perbezaan di halaman hadapan kad ini. Kad tekad tingkatan 5 dan juga kad tekad 2 dalam 1 tingkatan 4. Manakala di hadapan kad ini diletakkan imbasan QR Code. Maklumat yang terdapat di dalam QR Code ini ialah maklumat yang berkaitan dengan KSSM dan juga maklumat yang berkaitan dengan PBD. Guru-guru dan murid boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan KSSM dan PBD hanya dengan mengimbas QR Code. Baiklah. Seterusnya saya kongsikan masalah murid. Pertama, sebahagian murid tidak mengikuti PDPR sepenuhnya. Apabila murid tidak mengikuti PDPR sepenuhnya, agak sukar bagi setiap guru untuk mengesan di mana kelemahan murid tersebut. Dengan adanya kad tekad 2 dalam 1 ini, guru dapat merekod kelemahan murid. Yang kedua, murid tidak faham format kemahiran KSSM. Memang tidak dapat dinafikan, semua calon pada tahun ini akan menduduki peperiksaan SPM mengikut format terkini, iaitu format KSSM. Dengan adanya kad tekad 2 dalam 1 ini, murid dapat memahami KSSM dengan menggunakan kad tekad ini dengan bimbingan guru sepenuhnya. Seterusnya, PBD tidak dapat dilaksanakan. Apa yang dimaksudkan dengan PBD tidak dapat dilaksanakan ialah ekoran daripada COVID-19 berlakunya PDPR. Jadi sebahagian guru tidak melaksanakan PBD. Sekiranya ada dilaksanakan, guru tidak mencatat PBD yang telah dilaksanakan bersama dengan murid. Dengan adanya kad tekad ini, PBD dapat direkodkan dengan bersistematik di bahagian ini. Baiklah.
Tadi telah dikenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid. Apakah tindakan guru? Daripada gambar yang pertama ini ialah murid mempunyai masalah dan guru kena membantu murid tersebut untuk mencari jalan keluar. Bukan mengenal pasti masalah tetapi tidak membantu murid mereka. Jadi, guru sudah mengenal pasti masalah murid dan guru harus mencari jalan keluar. Salah satunya ialah inovasi kad tekad 2 dalam 1 ini. Jadi, guru kena buat tindakan. Gambar yang ketiga ini ialah kejayaan kad tekad 2 dalam 1. Inovasi bagi membantu kelancaran pentaksiran bilik darjah PBD yang telah dikongsikan dalam GPSP Bistari, iaitu guru ini perkenal inovasi penggunaan kad tekad janji temu 2 dalam 1 bantu kelancaran PBD. Dengan adanya inovasi ini, masalah KSSM dan masalah PBD dapat diselesaikan. Baiklah, manakala objektif kad tekad janji temu 2 dalam 1 ini ialah: pertama, murid dapat mengenal pasti kelemahan item kemahiran yang diuji. Baiklah, dalam KSSM, itemnya ialah karangan A, karangan B, sistem dan aplikasi bahasa, pemahaman, rumusan. Ini yang terkandung dalam kertas 1 dan kertas 2. Untuk makluman semua, bagi tahun ini, murid yang mengambil peperiksaan SPM akan menduduki 4 kertas, iaitu tambahan kertas 3 dan juga kertas 4 yang melibatkan kemahiran mendengar, kemahiran bertutur dan kemahiran membaca. Baiklah, yang kedua, objektif kad tekad janji temu yang kedua ialah murid mengetahui tahap pencapaian yang dikuasai dalam PBD. Ketiga, selain daripada murid, guru mengetahui keupayaan murid berdasarkan item. Dan yang keempat, guru mengenal pasti tahap pencapaian kemahiran murid dalam PBD. Ada 4 objektif kad tekad janji temu 2 dalam 1. Baik, seterusnya saya menerangkan proses pelaksanaan kad tekad janji temu 2 dalam 1, iaitu merupakan proses yang pertama. Baiklah, proses yang pertama, kad tekad janji temu 2 dalam 1, mengenal pasti kelemahan murid. Baik, di dalam kad ini terdapat 4 bahagian. Pertama, bilangan. Kedua, rawatan, nyatakan. Kemudian tarikh dan skala. Contoh, dalam bahagian rawatan, terdapat bahagian yang terdapat dalam KSSM, iaitu karangan A, karangan B, sistem dan aplikasi bahasa, pemahaman, rumusan dan juga PBD. Baik, pertama sekali guru hendaklah mengenal pasti kelemahan murid terlebih dahulu. Ini contoh, sekiranya murid dia tidak boleh menguasai kemahiran dalam item rumusan, guru perlu menggariskan di bahagian rumusan dan tetapkan tarikh janji temu. Iaitu contoh di sini ialah 5 hari bulan 4 2021,
jam 10.30 pagi. Jadi maksudnya di sini, murid perlu berjumpa dengan guru tersebut pada jam tersebut, iaitu pada jam 10.30 pagi, iaitu pada masa rehat. Selain pada masa rehat, guru dan murid juga boleh berbincang tarikh janji temu di mana sahaja dan pada waktu sesi PDPR ataupun pada sesi PDPC secara bersemuka. Dalam isu sekarang ini iaitu murid tidak boleh hadir ke sekolah, guru juga boleh mengaturkan janji temu pada bila-bila masa mengikut kesesuaian guru dan murid. Jadi, di sini ialah skala. Skala ini menunjukkan bahawa tahap murid dalam item tersebut atau dalam bahagian tersebut. Contoh, skala 1 gagal, maksud di sini ialah pelajar tidak boleh langsung menguasai kemahiran membuat rumusan. Jadi, skala ini ditentukan oleh guru ataupun boleh diminta oleh murid itu sendiri. Dan murid itu sendiri, dia faham di mana dia punya tahap pencapaian diri mereka untuk bahagian rumusan. 2, hanya sekadar lulus. 3, baik. 4, kepujian. Dan kelima, cemerlang. Jadi andai kata murid-murid dalam skala 5, maksudnya skala cemerlang, dan murid tersebut tidak perlu mendapat rawatan untuk bahagian rumusan. Sekiranya ingin membuat pengukuhan, boleh berbincang dengan guru tersebut untuk mengulang kaji bahagian rumusan. Okey. Sekian untuk proses pelaksanaan kad tekad janji temu 2 dalam 1 dalam proses yang pertama, iaitu KSSM. Seterusnya, daripada hasil dapatan yang telah dikeluarkan dalam Sinar Harian pada 11 Mac 2020, tak sampai 2 bulan pelajar kelas hujung kuasai bahasa Melayu guna kad tekad ciptaan saya sendiri. Baik, ekoran daripada ini, maka saya telah menambah satu lagi, iaitu PBD. Seterusnya proses yang kedua, kad tekad janji temu 2 dalam 1 pencapaian murid dalam PBD. Baik, untuk PBD, prosesnya berjalan serentak semasa PDPR atau semasa proses PDPC di dalam kelas. Jadi, dalam PBD ini, murid-murid perlu menguasai kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran menulis, kemahiran membaca, aspek seni bahasa dan aspek tata bahasa. Untuk dalam kad tekad ini, saya hanya menekankan kepada kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Manakala untuk aspek seni bahasa dan aspek tata bahasa hanya sisipan di dalam bahasa Melayu. Baiklah, ini contoh. Contoh di mana kelas tingkatan 5 Sains Sosial 2 telah menjalankan PBD, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi pada 9 hari bulan 2 tahun 2021, kemahiran mendengar dan membaca telah dilaksanakan, iaitu 1.1.1 dan 1.1.2, 1.2.1
Ini merupakan standard pembelajaran. Ya, maksudnya di sini ialah murid-murid 5 Sains Sosial 2 telah menjalankan PBD dengan jayanya. Hasil daripada dapatan iaitu pencapaian murid dalam PBD bagi kemahiran mendengar dan bertutur 5 orang murid yang dijadikan informan telah menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan jayanya, dan TP mereka ialah TP3. TP3 ini maksudnya ialah tahap pencapaian 3, iaitu murid boleh faham, tahu dan dapat melaksanakan. Baiklah, seterusnya saya masuk kepada perbincangan dapatan dengan menggunakan kad tekad janji temu 2 dalam 1. Daripada perbincangan dapatan ini mendapati bahawa murid seronok belajar, murid menjadikan murid lebih berdisiplin, murid dapat menepati masa, murid berlumba-lumba antara satu sama lain untuk melihat prestasi. Kemudian dapat mengenal pasti kelemahan setiap item murid, mengenal pasti prestasi dalam PBD. Daripada 5 informan tadi, 5 orang murid telah berjaya mendapat TP3 dalam kemahiran 1.0, manakala dapatan daripada guru fokus kepada kelemahan murid, bahan bukti pelaksanaan PBD dan mudah dipamerkan, dan semasa perjumpaan waris, kad tekad ini boleh ditunjukkan kepada waris, pemantau ataupun pihak pengurusan yang ingin melihat proses pelaksanaan PBD. Baiklah, itu sahaja perkongsian inovasi saya pada hari ini, iaitu kad tekad janji temu 2 dalam 1. Sekian, terima kasih.